tiba, Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jutaan kesyukuran kita panjat kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk berada dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Alhamdulillah, pelbagai amalan barangkali telah kita buat demi untuk menarik perhatian Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Ustazah ingin membaca satu firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat benci Allah kepada mereka yang mengatakan sesuatu tetapi ia tidak kerjakannya. Masya Allah, kita orang-orang beriman dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba Allah, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk melakukan ibadat menepati kehendaknya. Pelbagai tugasan Allah telah perintah kepada kita orang-orang yang beriman. Sebagai ibu bapa, sebagai ibu barangkali, apakah kita telah memberi didikan sesempurnanya kepada anak-anak kita? Sebagai ayah, apakah ayah telah mentarbiah anaknya menjadi seorang hamba Allah yang bertakwa, melakukan amalan-amalan sejajar dengan Allah kehendaki, berjuang mempertahankan Islam sejajar dengan Allah kehendaki? Apakah kita sebagai mak ayah telah memberi pendidikan tersebut? Barangkali kalau kita sebagai suami, apakah kita telah memberi tanggungjawab sepenuhnya kepada isteri kita, mendidik mereka menjadi insan yang bertakwa? Manakala kita sebagai isteri pula, apakah telah kita tunaikan hak-hak suami kita? Masya Allah, dalam hal ini tanyalah diri masing-masing, apakah kita telah melakukan amalan tersebut menepati yang Allah kehendaki? Manakala kita sebagai anak pula, betapa tinggi nilai anak yang memberi khidmat kepada ibu bapa mereka, menjaga ibu ayah kita, makan, minum, pakainya, tempat tinggalnya. Di mana ada di antara masyarakat kita, dia duduk di rumah yang mewah, tersergam indah, tapi biar ibunya duduk di rumah buruk saja. Kalau kita rujuk kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah mengemukakan soal kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku ada ibu, aku telah tunaikan haknya. Kalau ia nak makan, aku suapkan. Kalau ia nak ke mana-mana, aku gendong. Masya Allah, apakah aku telah tunaikan haknya? Maka jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau mengambil seluruh harta di dunia, nescaya kamu belum tunaikan haknya. Masya Allah. Jadi atas soal itu, kita kena memuhasabah diri. Kita sebagai hamba Allah, apa kita telah tunaikan hak menepati sejajar atas yang Allah kehendaki? Jadi sempena bulan Ramadan al-Mubarak ini, kita kena ambil satu pendekatan, memperbanyakkan melakukan amal-amal soleh. Berkebetulan masa ini Allah Subhanahu wa taala telah datangkan ujian, ataupun boleh juga disebut sebagai suatu musibah yang melanda dunia, iaitu virus COVID-19, yang bukan sahaja sebagai suatu penyakit, bahkan meragut nyawa seluruh manusia di dunia. Jadi pendekatan yang diambil oleh pimpinan ataupun kerajaan
mengarah, memerintah setiap kita stay at home, duduk di rumah. Maka inilah memberi ruang kepada kita untuk berpeluang untuk melakukan amal-amal sebanyak-banyaknya. Bahkan pihak kerajaan mengambil satu pendekatan mengadakan siaran dalam TV. Sejujurnya bagi ustazah, kalau kita fokus 100% siaran dalam TV itu, alhamdulillah kita telah mampu untuk menimba sebanyak mungkin ilmu pengetahuan. Jadi dalam hal ini, kita sebagai hamba Allah yang bertakwa, kita kena melakukan tuntutan-tuntutan amal itu. Sebagai contoh dalam konteks puasa, perelokkan puasa kita dengan beranggapan inilah puasa yang terakhir bagiku. Dalam bab solat pula, alhamdulillah, semestinya sebelum ini kita telah melakukan solat fardu dan sunat-sunat, pelbagai solat sunat yang kita lakukan. Tetapi barangkali tidak menepati hak yang Allah kehendaki. Sempena kita duduk rumah, maka alhamdulillah pertingkatkan amal solat fardu kita dengan solat berjemaah bersama keluarga. Bukan sahaja solat tarawih, bahkan semua solat fardu, dan lakukan sebanyak-banyaknya solat-solat sunat. Alhamdulillah, dalam konteks pengajian Al-Quran, sama ada kita nak membaca Al-Quran secara berjemaah bersama ahli keluarga, ataupun kita baca Al-Quran sebanyak-banyaknya, memberi didikan bimbingan kepada anak-anak kita, biar semua anak-anak kita di antara mereka yang mampu membaca Al-Quran. Dan seterusnya dalam konteks infak kita, sedekah kita kepada masyarakat di sekitar kita, terutamanya kaum kerabat, anak beranak. Alhamdulillah, pelbagai bentuk yang telah disarankan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, Nabi menggalakkan kita bila memasak, banyakkan kuahnya. Jadi bila memasak, banyakkan kuahnya. Itu suatu pendekatan. Nabi suruh kita memasak dalam bulan Ramadan ini, bagilah kuih-muih ataupun lauk pauk itu kepada sanak saudara dan kepada mereka yang amat berhajat. Jadi dalam musim duduk rumah ini, ramai di antara masyarakat kita yang barangkali tidak berpeluang untuk keluar ke bazar Ramadan, kebetulannya ditutup, ataupun nak membeli apa-apa juadah. Maka di sini peluang untuk kita masuk banyak giata, contoh, dan seterusnya. Ustazah nak sebutlah sahabat Nabi, iaitu Sa'ad Abi Waqqas. Betapa beliau hebatnya dalam konteks kerja-kerja keagamaan. Dia telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadi kemurkaan ibunya. Ibunya melakukan mogok lapar, tapi apa jawaban Sa'ad Abi Waqqas? Kalaulah nyawa ibu ada 40 dan satu demi satu hilang, nescaya aku tidak berhenti daripada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala Sa'ad bin Mu'az, hebatnya beliau mampu menarik seramai-ramai supaya beriman kepada Allah, dan ia dapat menyatukan Bani Aus dan Khazraj, sehingga Allah Subhanahu wa taala matikan beliau, bergegar arasy. Jadi kalaulah Sa'ad Abi Waqqas, Sa'ad bin Mu'az begitu beradanya di sisi Allah, bagaimana kita? Kalau kita tidak berjaya sebagaimana dia, tapi bersungguh-sungguhlah kita menarik perhatian Allah, bersungguh-sungguhlah kita, semoga kita dikenali oleh makhluk di langit. Jadi untuk akhirnya, Ustazah akhiri ucapan dengan aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رمضان يا حبيبي
ليتك